Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-An'am ayat 102 hingga 110. Jadi bagi teman-teman yang nak ambil Al-Quran, insya-Allah boleh buka pada halaman 141. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman daripada awal sehinggalah akhir rancangan pelajaran kita ini. Saya nak mengucapkan dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mendoakan seluruh teman-teman pencinta Al-Quran dan ahli keluarga diharapkan senantiasa di dalam lindungan Allah dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan untuk hari ini supaya kita dapat menguasai pelajaran-pelajaran yang bakal kita lihat sebentar lagi. Sebelum itu, saya nak mengajak teman-teman, marilah kita menanamkan satu pemikiran yang positif pada dalam diri kita. Jadi oleh itu, jom kita komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh tak saya dapatkan seorang sekali yang mana yang bersama dengan saya ini, kita komen mudahnya mengaji Al-Quran. Agar apa? Agar seluruhan pelajaran kita ini, prosesnya itu akan insya-Allah menjadi mudah. Kerana kalau setengah orang dia fikir mengaji Al-Quran ni, mengaji tajwid ni payah dan susah. Jadi bila dia tanamkan pemikiran yang negatif begitu, maka keseluruhannya akan menjadi payah dan susah. Jadi oleh itu, jom
kita ubah pemikirannya dengan kita komen mudahnya mengaji Al-Quran. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, marilah kita bantu pasangan kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka juga dengan kita sharekan pelajaran ini. Boleh tak kita tekan button share, kita kongsikan banyak-banyak. Mungkin kita boleh tag pasangan kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita sebelum kita mulakan ini, insya-Allah ya. Baik, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan heart dan thumbs up ya? Kalau dah bersedia, saya dapatkan heart dan thumbs up dan tanpa dilengahkan lagi. Jom kita lihat bacaan isti'azah. Teman-teman yang dirahmati, pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A'u, a dengan au. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, ain makhrajnya di tengah kerongkong. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis segala poin-poin yang saya sampaikan ini bukan saja untuk membantu teman-teman dan kawan-kawan kita, tetapi yang paling utama kita nak bantu diri kita untuk menguasai dan mengingati pelajaran. Zu, za, zi, zu di hujung lidah. Zu billah, lafz jalalah ini dibaca dengan nipis. Zu billah, bukan zu billah, itu tak betul. Yang betulnya zu billah, dan la ini walaupun nampaknya satu fathah baris, tapi dibaca dua harakat. Kena ingat ya. Lahi minasyaitan, ta juga dua harakat. Nir, nun baris bawah terus di atas ra yang bersabdu. Nir rajim, akhir baru tutup mulut. Jim, jangan daripada awal kita tutup jim, itu tak betul. Kita dengarkan sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat 102 dari surah Al-An'am. Za. Kalau boleh saya nak tunjukkan kepada teman-teman. Za, hujung lidah ini keluar. Hujung lidah ini keluar di antara dua gigi menyentuh dua gigi depan. Zalikumullah. Jadi, lafz jalalah itu dibaca tebal pula. Kalau tadi a'udzubillah kita baca nipiskan. Di sini zalikumullah kita baca tebal. Kita tak baca zalikumullah, itu nipis ya? Baik, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Ustaz, macam mana saya nak membezakan bila masa dibaca tebal dan bila masa dibaca nipis? Saya nak bagi tips yang senang diingat. Apa dia? Sebelum perkataan Allah itu, lihat huruf yang sebelumnya itu baris apa. Kalau baris dhammah atau fathah, baris depan atau atas, maka bacalah dengan tebal. Sekiranya sebelum perkataan Allah itu baris kasrah, yakni baris bawah, maka bacalah dengan nipis. Kemudian lafz jalalah dia kekal dua harakat ya. Rabbukum, kum bukan kum, kerana kita balik kepada asas. Kaf baris dhammah bunyi ku, bukan bunyi ko. Jadi bila bertemu mim jadi kum, bukan kum. Jangan baca rabbukum tapi rabbukum. Kemudian ada waqaf sili di sini, afdal diteruskan. Kalau diteruskan dia kekal juga, kum sama, jangan dipanjangkan. Kalau waqaf pun begitu ya. Kemudian la ilaha illahu, la, 4 atau 5 harakat. Ini panggil mat ta'zim. Ini panggil mat ta'zim, dibaca 4 atau 5 harakat. Ilaha illa, illa bukan illa. Ramai baca illa, ini bukan illa, illa. Hamzah baris bawah bunyi i, bukan bunyi e. Illahu. Kalau nak waqaf, kalau pilih untuk waqaf di sini, dia waqaf dengan 2 harakat. Jangan waqaf dengan illahu. Itu tidak sempurna. Mestilah illahu, baru berhenti. Pertama. Keduanya kalau nak wasal, kerana di sini juga waqaf sili, afdal diteruskan. Dia jadi la ilaha illa huwa khaliqukul. Itu kalau nak sambung. Yang penting sahabat-sahabat tahu nak sambung macam mana, nak waqaf macam mana. Kemudian bila baca terpulanglah. Kalau waqaf, nak waqaf, waqaf. Kalau nak sambung, sambung. Yang penting kalau nak waqaf, waqaf dengan betul. Kalau nak sambung, sambung dengan betul. Khaliqu, kha, makhrajnya di hujung kerongkong ini. Hujung, tengah, pangkal. Hujung, tengah, pangkal. Hujung ini huruf khaliqu. Qu pula makhrajnya di mana? Makhrajnya di belakang lidah. Kalau boleh saya tunjukkan.
Di pangkal lidah dia panggil. Ni depan, hujung, depan, tengah, pangkal. Belakang ni ku. Itu. Depan dia sedikit huruf kaf. Ku. Khaliqu kulli syai'in. Syai, bukan syai, tapi syai. Syai'in. Di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Asalnya syai'in. Hamzah tanwin di bawah bunyi in. Tapi bila datang fa, diikhfa'kan. Apa maksud diikhfa'kan? Disamarkan. Kadar 2 harakat. Nak kata in pun tidak, nun pun tidak, fa pun tidak. Jadi infa' baru masuk fa' dengan kadar 2 harakat. Syai'in fa'buduh. Kalau waqaf, ha-nya itu diberikan tanda mati mendatang. Kemudian wa huwa ala, wa huwa ala, wa huwa a, tu semuanya satu harakat. Jadi dia punya tempo dia jangan silap. Wa huwa ala, la baru 2 harakat. Ya. Kulli syai'in. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya syai'in, tapi bila datang waw, jadi dia ikhfa sama dengan idgham bi gunnah, iaitu tanwin dia tidak selari. Nampak tak? Tanwinnya itu atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Sama begini. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Berbeza pada hukum izhar. Nanti insyaAllah kalau kita jumpa, saya tunjukkan. Izhar, dia baris dua dia selari atas dengan bawah. Itu antara indikasi-indikasi yang sahabat-sahabat dapat berikan perhatian. Ya. Syai'in wakil. Kalau waqaf kil, baru masuk lam daripada ujung itu. Jangan masuk awal jadi wakil. Itu tak betul. Ya. Wakil. Ujung baru sampai lam. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman ya, di rahmati Allah. So far macam mana? Boleh ikut? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share. Kita kongsikan. InsyaAllah kalau kita dapat manfaat, sudah pastilah kalau pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita juga dapat tonton. Mereka juga insyaAllah akan dapat belajar sesuatu dan manfaatkan daripada perkongsian kita ini insyaAllah, dan pahalanya akan berganda balik kepada kita. Ya, diharapkan perkongsian ilmu yang bermanfaat ini tidak akan rugi. Tidak akan rugi sama sekali insyaAllah. Baik, jelas ya? Jelas. Kalau jelas boleh tak saya dapatkan thumbs up juga ya insyaAllah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Sekejap lagi insyaAllah kita baca semua daripada awal 1-2 sehingga 1-10. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu. La, 2 harakat. Tud, ada khaqalah di sini. Khaqalah sughra. Huruf khaqalah ada 5. Mungkin ada teman yang nak tolong tulis. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kalau ada tanda mati atau tanda, dia panggil tanda sukun asli di atas salah satu daripada 5 huruf tersebut, jangan lupa berikan pantulan. Jangan baca tudrikuhu, tapi baca tudrikuhul. La tudrikuhul. Ha baris depan terus naik di atas lam. Di sini dipanggil alif lam qamariyah. Lamnya itu ada tanda mati. Lamnya ada tanda mati pada alif lam qamariyah dan disebutkan ya. Rikuhul amb. Jadi sekali lagi kita jumpa khaqalah di sini. Ba. Dal dengan ba ini khaqalah. Absaru wa huwa yud. Wa huwa yud. Ada lantunan sekali lagi di sini. Rikul ab. Sekali lagi kita jumpa khaqalah di sini. Absar. Ujung baru masuk ke lam. Sar. Kalau nak waqaf lah ya. Kalau nak sambung jadi absar wa huwal. Itu kalau nak wasal. Tapi kalau nak waqaf jadi absar. Ujung baru sampai ke lam. Wa huwal. Lam bari atas. Wa bari atas terus naik di atas lam yang bertanda sabdu. Wa huwal lati.
latif. Jadi sini dia panggil alif lam syamsiah. Lamnya tidak ada tanda mati. Dia masuk ke lam yang kedua. Wa huwal latif. Bukan ti. Silap antara ramai orang masih lagi confused antara sebutan bunyi ti dengan ti. Kalau bunyi lati, kerana apa? Kerana kita biasa. Contohnya orang Melayu nama Latif. Kita baca Latif, kita eja L-A-T-I-F. Latif. Sepatutnya dalam bahasa Arab jadi Latif. To. Jadi bahasa kita tak ada to. Kita ada ti saja di situ. Masalahnya kadang kita terbiasa dengan sebutan Melayu. Latif sepatutnya. Latiful khabir. Jadi ra itu mati dengan nipis. Dia tak mati dengan tebal. Khabir. Itu tak ada gitu. Kalau siapa baca tebal, salah. Dia baca khabir. Begitu. Kita dengarkan dahulu ayat ini. La tudrikuhul absar. Sekali lagi. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Baik. Okey ya. So far boleh ikut? Boleh tak saya dapatkan sedikit maklum balas dan feedback daripada teman-teman? So far macam mana huraian dan penyampaian saya? Adakah terlalu perlahan, terlalu laju ataupun just nice? Just okay. Kalau just okay, boleh tak sahabat-sahabat berikan saya heart ya? Berikan saya heart. Baik, sebelum kita melanjutkan ayat seterusnya, marilah kita menanamkan niat untuk kita sedekahkan pahala bacaan ayat Al-Quran kita hari ini. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Begitu juga mungkin pasangan kita, anak-anak ataupun ahli keluarga dan kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia. Mungkin kalau ada kawan-kawan kita yang tulis nama arwah ibunya atau ayahnya, kawan-kawan yang lain minta tolong amin-aminkan. Boleh? Ya, diharapkan. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Qad ada lantunan kan? Pasan? Qad dia tak baca qad ja itu tak betul. Qad ja'akum. Di sini hukum ikhfa syafawi. Hukum apa? Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Di dalam Al-Quran bahasa Usmani, mim mati bila bertemu ba, mim mati itu pasti kosong. Dia tidak diberikan tanda mati. Pada hakikatnya ini adalah mim mati. Ini adalah hakikatnya mim mati. Tetapi cara dia ditulis tidak diberikan mim mati. Untuk memberikan kita perbezaan di antara mim mati pada hukum izhar syafawi. Contohnya seperti ini. Nampak tak? Mimnya ada tanda mati. Mim ni kosong. Cara bacanya mestilah disamarkan dua harakat. Ja'akum basar. Selepas dua harakat baru masuk basar. Basar 4 atau 5 harakat. Irumir. Baik, di sini idgham bila gunnah. Asalnya min rabbikum jadi terus masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Mir rabbikum. Kemudian faman idhar halqi. Bunyi saja man sempurna, jangan panjang. Jangan baca faman. Itu tak betul. Dia terus faman khokholah sekali lagi. Hari ini banyak khokholah kita jumpa ya. Jadi kalau teman-teman yang mana yang belum lagi menguasai benar-benar tentang hukum khokholah ni, sebab dia ada cara bacaan, pantulan dia tu ada berbeza. Ada yang dipepeskan mulut, ada yang dibulatkan mulut. Kalau teman-teman nak mengetahui dengan lebih detail hukum-hukum yang saya nyatakan, termasuklah hukum khokholah ini, sahabat-sahabat jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami akan berikan buku asal dan buku tajwid insya-Allah. Dan di dalam pelajaran buku tersebut kita berikan huraian-huraian daripada mula makhraj huruf sehinggalah hukum-hukum tajwid insya-Allah. Kalau nak mendapatkan kedua-dua itu, tunggu hingga akhir pelajaran kita. Sarafa li nafsih. Sarafa ra nak ke fa jangan lambat. Walaupun huruf ni absara satu perkataan, fa satu perkataan, li nafsih satu perkataan yang lain. Ya, jadi walaupun dia perkataan yang lain, tetapi walau satu harakat, kena jaga dia punya tempo harakat dia, jangan sampai ada terpanjang dan terpendek ya. Kemudian kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di sini, dia waqaf dengan
falinafsih. Ha, itu diberikan mati mendatang. Tapi kalau kita nak wasal Ustaz, sebab di sini waqaf sili, saya nak sambung. Macam mana nak baca? Falinafsihi wa man. Hi itu kena baca 2 harakat. Di sini jadi maksilah qasirah. Kemudian wa man izhar halqi sekali lagi. Amiya fa'alaiha. Fa'alaiha. Waqaf dengan 2 harakat. Ya? Jangan waqaf dengan fa'alaiha. Itu tidak sempurna. Kemudian ada waqaf jaiz di sini, jim kecil. Boleh wardi, boleh terus. Wa ma dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Ingat tengok mobil saya. Wa ma bukan wa ma. Saya tak nganga luas itu. Kalau nganga luas nanti burung terbang masuk mulut. Wa ma 4 atau 5 harakat. Ana alaikum. Baik, di sini na ni jangan baca 2 harakat. Dia ada bulat penuh di sini. Huruf zaidah dia panggil. Tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Ana alai, gitu saja. Jangan baca ana alai, itu tak betul. Ya? Kemudian alaikum. Di sini ikhfa syafawi sekali lagi. Mim mati bertemu ba dibacakan dengan samar 2 harakat. Kum bihafiz. Biha, ha pedas. Ha di tengah kerompong. Bihafiz. Last sekali, makhraj yang terakhir adalah huruf dhad. Huruf dhad bagaimana? Boleh saya tunjukkan. Makhrajnya sama seperti zal tadi, hujung lidah. Hafiz. Gitu. Ya, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsih wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Boleh ya? Tapi jangan pula berikan lantunan jadi hafiz. Itu tak betul. Dia tidak ada lantunan. Dha bukan huruf lantunan. Hafiz. Habis. Itu saja. Baik, kemudian kita lihat ayat seterusnya. Sebelum itu, tenang-tenang sahabat-sahabat. Santai. Jangan tension-tension. Walaupun saya tahu banyak perkara yang saya maklumkan ini, nak boleh ingat semua, kecuali lah otak kita ni ada macam tape recorder itu lain lah. Tapi tak apa, diulang. Saya akan ulang dan ulang insya-Allah. Sehinggalah teman-teman semua dapat kuasai bacaan Al-Quran. Itulah matlamat kami. Yang penting sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Saya mengharapkan sahabat-sahabat juga mendoakan kami. Saya dan juga tim-tim saya lah. InsyaAllah supaya kami diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk kami terus berkongsi ilmu ini kepada teman-teman supaya dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, bagi baru yang bersama dengan kita, saya nak mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Jangan lupa sahabat-sahabat, sokong kami dengan menekan button share. Boleh ya? Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Wa kadzalika nusarriful fa baris depan naik dari dalam. Dua harakat, ya dua harakat. Baik, macam mana nak tahu Ustaz? Ni dua harakat. Dia kalau nampak cara tulisannya, kerana ada di sana huruf hamzah yang dia ditulis atas alif ni, dia duduk di atas kepala alif ni. Itu satu harakat. Di sini dibaca dua harakat. Ayati waliyaqu. Ti nak ke wa jangan lambat. Bila kita baca Al-Quran, selalu saya pesan, mata kita bergerak dulu, mulut ikut belakang. Jangan mata dan mulut seiringan. Kalau mata dengan mulut seiringan, dia akan jadi masalah. Khususnya, bila kita berada di akhir kalimah nak masuk ke dalam awal ayat baris yang bawah, kerana it takes time. Ia akan mengambil masa pergerakan mata kita dari sini ke sini. Jadi kalau mulut dengan mata seiringan, dia jadikan lambat. Contohnya, ayati wa. Rupanya ti nak masuk ke wa. Jadi ti tu dia akan drag jadi lambat. Jadi oleh itu, bila mata kita bergerak dulu, tak jadi masalah. Mata tu dah nampak dah ta baris bawah. Jadi tunggu apa lagi? Tengok di bawah terus. Tengok dia tulis apa? Waw baris atas. Jadi kita dah tahu dah. Lepas ti nak masuk wa. Ayati waliyaqulu. Qulu harakat, lu harakat. Darastani.
walinubayy. Ya bersabdu, tekankan. Walinubayyinahu. 2 harakat. Liqaumi. Idgham bi gunnah. Asalnya min. Asalnya mim tanwin di bawah bunyi min. Tapi bila datang ya, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Liqaumi ya'lamun. Ma'arid disukun, diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6. Jangan wakaf dengan ya'lamun. Itu tak betul. Ya? Baik, kita dengarkan ayat ini. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Baru berhenti. Okey, so apa macam mana? Muka kena senyum. Mengaji Al-Quran sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil kita tenangkan hati. Sudah pasti, bila kita mengingati Allah, baca Al-Quran ini merupakan satu bentuk zikrullah. Allah firman dalam Al-Quran, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati-hati menjadi tenang. Saya yakin dan percaya Allah sedang memasukkan ubat ketenangan hati dalam jiwa tuan-tuan dan jiwa perempuan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Yang mana yang duk serabut, duk fikir masalah itu, masalah ini, insyaAllah di saat ini kita sedang merasai ketenangan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Kalau setuju, berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa untuk menekan button share. Sekejap lagi kita lihat dan kita baca bersama-sama, ya, insyaAllah. Baik, tolong tulis poin yang saya nak beritahu ini. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Ini huruf alif yang ada kepala sod di atasnya. Namanya Hamzah wasal. Baik, dia hanya ada fungsi bacaan bila berada di awal perkataan, di awal ayat. Kita nak mula baca. Baik, di sini dia bukan baris atas, ya. Ini yang kepala ini bukan baris fathah. Jangan baca at-tabi'. Tapi dalam situasi ini dia boleh jadi dalam 3 bacaan. Boleh jadi A, boleh jadi I, boleh jadi U. Bergantung. Bergantung. Kepada apa? Kepada huruf yang datang selepasnya. Huruf yang kedua dan huruf yang ketiga. Kalau huruf yang kedua, ada tak yang tolong tulis saya beritahu ni? Kalau ada, terima kasih. Kalau tak ada, tolong tulis. Apa dia? Huruf yang kedua kalau datang selepasnya huruf lam, maka hamzah wasal itu dibaca dengan baris fathah, yakni baris atas. Baik, dalam situasi sekarang, huruf yang keduanya huruf ta, bukan huruf lam. Maka apa perlu kita buat? Kita lihat huruf yang ketiganya, huruf ba. Huruf yang ketiganya huruf ba berbaris bawah. Jadi, jika huruf ketiga berbaris bawah dan huruf kedua bukan lam, maka hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Jadi kita baca ittabi', ittabi', jangan baca at-tabi', jangan baca ut-tabi', baca ittabi'. Begitu. Baik. Dapat belajar sesuatu tak? Dapat manfaat ke tak? Kalau sahabat-sahabat merasakan manfaat, saya wajibkan, walaupun ini bukan hukum wajib, tapi saya mewajibkan untuk kita tekan button share. Jom tekan button share dulu, insyaAllah. Sebelum kita terus. Yang mana yang belum lagi tekan, ya. Ittabi' ma 4 atau 5 harakat. 2 harakat. Hi. Habdas di sini. Hiya ilaika mir. Idgham bila gunnah. Mir. Terus masuk tanpa dengung. Mir rabbik. Kalau nak waqaf lah. Bik. Kaf itu jadi bunyi. Ada bunyi angin itu. Bunyi hamas itu. Kalau nak sambung jadi. Mir rabbika la. Itu kalau nak sambung. Baik, mungkin ada yang pilih untuk waqaf, sekurang-kurangnya mereka juga tahu bagaimana untuk waqaf. Yang nak sambung silakan, tidak ada masalah kerana di sini waqaf sili, afdal diteruskan. La 4 atau 5 harakat. Ilaha illahu. Kalau nak waqaf, kalau nak sambung la ilaha illahu wa a'rid. Itu kalau nak sambung. Baik. Kalau waqaf, illahu. Kemudian, wa'arid. Rid. Ra baris bawah di sini. Rid. Dot makranya di tepi lidah. Kanan atau kiri. Rid anil musyrikin. Baik. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini.
ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Baru waqaf. Okey, tenang. Siapa nak minum air, silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Siapa yang belum lagi share, tolong tekan button share. Dan boleh tak saya dapatkan sekali komen, seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak menanamkan, kalau di awal pelajaran tadi kita tanamkan perasaan positif, mudah mengaji Al-Quran. Sekarang kita nak tanamkan perasaan seronoknya mengaji Al-Quran ini. Supaya kita tidak rasa bosan, tidak ada rasa yang lain. Ya. Biasalah kadang bila kita nak buat amal ibadah ini, musuh yang paling ketat, musuh number one, syaitan akan cuba mengganggu kita. Sebab itu kadang bila, mungkin sahabat-sahabat pernah mengalami, bila kita baca Al-Quran, baca satu muka, dua muka, mula dah nak mengantuk lah, mata nampak blur dan sebagainya. Tapi bila kita tengok rancangan drama, kena pula drama pukul 7 petang, dekat nak maghrib, lagi cerah kita. Tunggu lagi tak habis drama, tunggu. Walaupun maghrib dah masuk 7.30, tunggu sampai habis pukul 8 baru nak solat maghrib. Kerana apa? Itu biasalah. Syaitan bagi suntikan rasa seronok tengok drama. Sekarang ni kita nak tanamkan suntikan semangat. Seronoknya mengaji Al-Quran. Jadi dapatkan komen. Seronoknya cinta Al-Quran. Baik, kita teruskan ayat seterusnya ini. Maaf ya teman-teman kalau saya banyak bercakap. Kerana kita nak santai-santai. Kalau kita fokus pada ilmu, poin-poin ilmu sahaja, nanti sahabat-sahabat jadi sekabut, berselerak, nak ingat mana satu. Jadi kita santai-santai lah. Kita santai-santai petang-petang ini supaya sahabat-sahabat dapat menguasai ilmu dengan baik. Walau syaa, 4 atau 5 harakat. Allah, dibacakan tebal lafaz jalalah ini, 2 harakat. Allahumma asyraku, waqafkan dengan 2 harakat. وَمَا جَعَلْنَا 2 harakat. كَعَلَيْهِمْ إِذَا شَفَوِي, bunyi saja him terus masuk. حَفِظًا, dhan bila waqaf ma'iwat jadi 1 baris 2 harakat. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا. Kemudian وَمَا 4 atau 5 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Ta'alaihim, ikhfa syafawi 2 harakat. Biwakil, diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Baru berhenti. Baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wala tasubbul ladzi, ba bersabdu, tekankan. Tasubbul, ba baris depan terus naik di atas lam. Jadi huruf waw ini silent, huruf zaidah ni silent, hamzah wasal silent. Jadi ada 3 huruf yang tidak dibunyikan di situ. Ba baris depan terus naik di atas lam. Wala tasubbul ladzi, di hujung lidah. Nayad, khakhalah di sini, khakhalah sughra. Nayad'u, 2 harakat. Nami, na nak ke min jangan lambat. Dan kemudian mi, ikhfa di sini, disamarkan. Bukan namin, kalau baca min jadi izhar. Ramai orang baca izhar, saya yakin di sini. Jadi perbetulkan. Jadi sini baca samar. Mi, gitu. 2 harakat. Nilla, jadi nipis di sini. Nillahi fayasubbullah. Lafaz jalalah ni jadi tebal pula 2 harakat. Ha'ad, khakhalah. Ha'ad wa, iqlab di sini. Asalnya wan. Wow, ini tanwin ya sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah. Baris 2 sebenarnya. Di atas waw ini sebenarnya baris 2. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani,
untuk memberikan perbezaan kepada hukum tersebut. Jadi dia tulis satu baris ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah, datang selepasnya huruf ba. Cara bacanya macam mana? Cara bacanya ialah ditukarkan, itu maksudnya iqlab. Ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya adwan jadi adwam, tapi dipanjangkan 2 harakat. Dipanjangkan 2 harakat. Adwan, bibir sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan, dua-dua betul. Adwan bi ghairi ilm. Kalau waqaf ya, ilm gitu. Kemudian kadzalika zayyan, yan, dengungkan 2 harakat di sini, wajibul gunnah. Nalikulli wajibul gunnah sekali lagi di sini, dengungkan 2 harakat. Ummatin, idhar halqi. Baik, ini yang saya beritahu tadi. Baris 2 yang selari. Nampak tak? Selari atas dengan bawah. Jadi jangan panjang. Ummatin amalahum. Amalahum, bukan amalahum. Ramai baca hum. Sebetulnya hum, H-U-M, bukan H-O-M. Hum, jangan panjang. Idhar syafawi. Sempurna saja, terus masuk. Amalahum thum. Thum, bukan sum. Ramai baca sum. Ini bukan sum. Thum. Wajibul gunnah dengung 2 harakat. Ma'ila rabbihim. Di sini juga dengungkan 2 harakat. Selalunya di sinilah. Di mana kena dengung 2 harakat itulah kadang-kadang orang kita tak disiplin. Saya tak kata sahabat-sahabat lah, orang lain lah yang mana tak mengaji lah. Kita yang mengaji ni insya-Allah boleh betulkan ya. Dia kena dengung 2 harakat di sini. Rabbihim mar, baru masuk mar. Dan ro bila masuk ro ni jadi tebal. Jangan baca mar macam M-A-R, tak mahu mar, tak mahu maur yang betulnya. Maur. Last kali lidah tu menyentuh lelangit. Lelangit, bukan langit. Sentuh langit je tak sampai lah kita kan. Lidah kita dengan langit, lidah kita panjang mana? Langit tinggi, cumanya lelangit maksudnya dalam mulut kita tu. Maur. Lidah tu kita rasa dia menyentuh sekejap lelangit itu. Kalau sebut mar, lidah tak kena lelangit. Tak betul. Marji'uhum, izhar syafawi. Sempurna saja mim mati. Terus masuk. Ba bersabdu. Fayunabbi'uhu, ikhfa syafawi. Sekali lagi, samarkan 2 harakat. Bima kanu ya'malun. Baik, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Baru berhenti. Okey, so far macam mana? Boleh ikut? Kalau boleh ikut, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Sahabat-sahabat, jom tekan button share dulu sebelum kita masuk kepada ayat seterusnya. InsyaAllah nanti kita baca sama-sama ya, daripada awal hingga akhir. Kalau teman-teman juga nak belajar khokholah, nak belajar semua hukum tajwid yang saya bagi tahu tadi itu, insya-Allah tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami akan bagi tahu bagaimana mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan kita postkan ke rumah anda. Baik, kita lihat ayat ini. Diberikan lantunan. Wa aqsamu, cumanya sahabat-sahabat perhati tak? Qaf bila saya berikan pantulan mulut saya bulat. Saya tak pepeskan jadi tak betul. Saya hanya pepeskan pada 3 huruf, ba, jim dan dal. Qaf dengan ta saya bulatkan. Wa aqsamu billah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hijahda aimanihim.
jahda aimanihim. Him bukan him. Jangan baca manihim. Tak betul. Manihim. La'i. Ifa hakiki. Samarkan. 2 harakat. La'i ja. 4 atau 5 harakat. At. Hum. At. Bunyi hamas itu. Bunyi angin tu. Hum. Izhar syafawi. Ayatul. Idgham bila gunnah di sini. Asalnya ayatun. Tapi bila datang lam. Masuk tanpa dengung. Ayatul la yu'minun. Dengungkan di sini 2 harakat. Wajibul gunnah. Minun nabiha. Nabiha. Baru berhenti. Qul in. Dengungkan 2 harakat. Qul innamal. Baru masuk namal. Mim dari atas, naik di atas lam. Alif lam qamariyah di sini. Ayatu aya. 2 harakat. Ya 2 harakat. Tu'i. Ikhfa hakiki 2 harakat. Samarkan. Dallah. Dan bila kita waqaf pada perkataan Allah, mesti waqaf. Wajib waqaf. So kurang-kurang 2 harakat. Jangan waqaf dengan indallah. Tak betul. Mestilah indallah. Baru berhenti. Kemudian wa ma yush'irukum. Izhar syafawi. Annaha. An. Dengungkan 2 harakat. Naha idza jaa. 4 atau 5 harakat. At. Bunyi angin itu. La yu'minun. Baik. So far macam mana huraian saya? Senang faham ke macam mana? Kalau senang boleh tak berikan komen sedikit macam mana? Kita nak dapat feedback daripada teman-teman. Diharapkan sahabat-sahabat dapat sekarang ni dalam proses sedang mempelajari sesuatu. Baik. Kita teruskan, kita dengarkan dahulu bacaan ayat ini. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Baru waqaf. Okey. So far, diharapkan sahabat-sahabat sekarang dalam proses mempelajari sesuatu. Baik, insyaAllah kita nak lihat ayat yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa sahabat-sahabat, beri dukungan dan sokongan kepada kami dengan menekan button share. InsyaAllah, supaya saya terus bersemangat dan bertambah bersemangat untuk melakukan setiap hari perkongsian ini. InsyaAllah agar sama-sama kita dapat khatam Al-Quran sehingga akhirnya. Baik, kita teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Wa nuqallibu bu nak ke jangan lambat. Wa nuqallibu afidatahum. Izhar syafawi. Bunyi saja hum. Wa khakhalah. Wa absarahum. Wa absarahum. Sekali lagi izhar syafawi. Sempurna saja hum. Kamalam. Sekali lagi izhar syafawi. Banyak hukum mimati hari ini. Hari ini banyak mimati. Ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mislain. Siapa yang nak belajar semua ini dengan lebih detail, insya-Allah sekejap lagi saya bagi tahu. Yu'minu bihi. Ini maksilah tawilah dibaca 4 atau 5 harakat. Awwala marratin. Idgham bi gunnah. Dengungkan, masuk beserta dengung 2 harakat. Marratin wa nadza wa nadzaruhum wa nadzaruhum. Ini semua 1 harakat. Wa nadzaruhum fi 2 harakat. Tu ya ghain, makhrajnya di hujung kerongkong. Tu ya, tapi jangan berikan lantunan kerana ghain bukan huruf qalqalah. Jangan baca tuqya, tak betul.
tughyanihim. Idhar syafawi. Ya'mahun. Ini ma'ari li sukun. Diwakafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan wakaf dengan ya'mahun. Itu tak sempurna. Mestilah ya'mahun. Ujung baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi hun. Itu tak betul. Yang betulnya ya'mahun. Ujung baru sampai ke nun. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Baik, saya wakaf di sini. Simpul ini bila wakaf dia jadi bertukar bunyi ha. Kalau nak sambung macam saya terangkan tadilah ya. Tapi kalau wakaf di sini saya ambil balik pada kamalam. Kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Alhamdulillah. Baik, kalau tadi kita dah lihat satu persatu hukumnya, satu persatu ayatnya kita baca sekarang ni, saya nak ajak teman-teman, jom kita lihat dan kita baca bersama-sama daripada awal ayat 102 hingga 110. Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak sekali lagi saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Siapa nak betulkan kedudukan. Siapa nak minum air, silakan minum air. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, di akhir pelajaran nanti, bila kita dah selesai baca, saya kongsikan kepada teman-teman seperti mana saya janjikan, macam mana nak dapatkan buku asas dan buku tajwid, insyaAllah. Bagi kami bantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan kita nak mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Wa ma, maafkan, tak ada wa. Ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allahu ma
أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Jadi harapkan sahabat-sahabat telah mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Jadi bagi yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam. Jadi waktu-waktu yang saya bagi tahu itu sahabat-sahabat boleh reservekan untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Waktu lain itu buatlah urusan kerja, buatlah urusan keluarga, buatlah apa saja urusan yang lain. Jadi waktu yang saya beritahu tadi itu cuba untuk reservekan untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran dan sama-sama kita khatam insya-Allah. Baik. Seperti mana yang saya janjikan tadi, selain daripada mengikuti live kita setiap hari ini, saya nak ajak teman-teman marilah menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Mereka yang menjadi ahli cepat Quran selain mengikuti live kita, mereka akan diberikan keistimewaan tambahan. Apa dia? Yang pertama, kita akan postkan ke rumah ahli cepat Quran sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid, yakni 2 buah buku secara fizikal, bukan e-book, buku secara fizikal. Kita postkan ke rumah anda. Dan tidak cukup dengan itu, kita berikan rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan daripada awal muka surat buku asas hinggalah akhir rakaman buku tajwid. Keseluruhannya ada hampir 200 video pelajaran. Kita belajar balik daripada makhraj huruf, baris atas, baris bawah, baris depan, tanda mati, tanda sabdu, 2 harakat. Kemudian kita belajar tentang hukum tajwid, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, nun mati, mim mati, hukum iqlab, hukum qalqalah dan pelbagai lagi hukum tajwid yang lain. Jadi bagi teman-teman yang nak mempelajari balik secara tersusun dan sistematik, kita bawa satu tajuk, satu video, satu muka surat, satu video. InsyaAllah boleh difahami dengan cara yang sangat mudah. Dan Alhamdulillah kami telah berjaya membantu ramai meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Mungkin ada yang bersama dengan saya tadi ataupun sekarang ini yang telah menjadi ahli cepat Quran. Alhamdulillah, diharapkan teman-teman ahli cepat Quran sedia ada manfaatkanlah apa yang kami berikan. InsyaAllah yang belum lagi menjadi ahli, InsyaAllah kami juga nak berikan 3 bonus tambahan selain daripada apa yang saya beritahu tadi. Yang pertama, kami berikan tambahan e-book nota ringkasan asas tajwid. Kedua, kami berikan tambahan bonus
rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang kita berikan dari masa ke masa. InsyaAllah, sahabat-sahabat di sana terdapat lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 daripada buku asal dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapatkan 800 video rakaman pelajaran. Dan yang terakhir, iaitu kita berikan konsultasi eksklusif bersama kita. Sama ada kita boleh buat appointment di tempat pengajian kita ataupun melalui atas talian. Walau di mana saja teman-teman berada. Di Semenanjung Malaysia ke, di Sabah Sarawak, Indonesia, Brunei, Singapura atau di mana saja sahabat-sahabat berada. InsyaAllah boleh sertai kami untuk menjadi ahli cepat Quran. Ada 3 cara untuk mendaftar. Siapa yang nak jadi ahli dan belum lagi jadi ahli, boleh komen sekarang di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Itu saja. Komen nak jadi ahli cepat Quran, nanti admin kami akan reply, akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link tu, nanti boleh berkomunikasi. Boleh tanya admin kami bagaimana nak buat pendaftaran. Ya. Yang mana yang nak, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun yang kedua, sahabat-sahabat boleh terus WhatsApp kedua kami. Mungkin ada yang nak screenshot ataupun nak buat catatan nombor telefon ini. Nombor telefonnya 0111-621-7797. Saya ulangi, 0111-621-7797. WhatsApp sekarang. Boleh save nombor ni. Bukan sekarang, lepas saya cakap ni lah ya. Jadi, boleh WhatsApp selepas ini. Nombor yang setera itu. Ataupun kalau nak telefon, boleh telefon nombor pejabat di atas. Tapi nombor telefon tu waktu pejabat sajalah. Kalau WhatsApp, anytime, anywhere. Mak Saleh kata, anytime, anywhere. Jadi sahabat-sahabat boleh ambil nombor tu, boleh buat catatan atau screenshot nanti WhatsApp, bagi tahu nak daftar jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan guide macam mana untuk buat pendaftaran. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat boleh terus pergi ke website www.cepatquran.com. Saya ulang, Cepat Quran, CEPATQURAN.com, cepatquran.com. Jadi boleh buat pendaftaran terus di situ. InsyaAllah. Di situ juga nanti ada kolom minta alamat rumah sebagainya untuk kami postkan rumah. Postkan buku. Bukan post rumah lah. Post rumah besar. Post buku ke rumah. Itu. Kadang biasalah bercakap banyak ni tersasul. Jadi ada 3 cara pendaftaran. Saya ulangi sekali lagi. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah. Ataupun boleh terus buat pendaftaran di website www.cepatquran.com. Jangan bimbang tentang yuran bulanan ataupun yuran tahunan, kerana tidak dikenakan yuran bulanan dan yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali saja seumur hidup. Dengan sekali kita join jadi ahli, kita dapat belajar sampai mati, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat akan mendapat bimbingan daripada kami daripada masa ke masa, insya-Allah, sehinggalah kita memejamkan mata ini. Kalau saya pejam dahulu, ada orang yang akan mengganti tempat saya. Kalau siapa-siapa di antara kita pejamkan mata dahulu, kita doakan supaya diberikan kebaikan di dunia dan diberikan kebaikan di akhirat. Kerana kita tidak tahu kematian itu boleh datang tiba-tiba. Jadi oleh itu buatlah persediaan, dan antara salah satu persediaannya adalah untuk kita memantapkan bacaan Al-Quran. Nanti jangan Allah tanya kita, dia berikan peluang kita datang ke dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, akhirnya tidak ada masa kita luangkan untuk kita belajar mengaji Al-Quran. Jadi rugilah. Jadi oleh itu jangan lepaskan peluang ini, jangan tangguh lagi. Dan istimewanya di dalam bulan kemerdekaan ini, sehinggalah 16 September nanti, tawaran yuran keahlian hanyalah serendah berapa? Agak-agak berapa? 2 buah buku, wang pos, termasuk 800 rakaman dan waktu konsultasi. Bukan 25,000, bukan 2,500, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Untuk hari ini yuran keahliannya hanyalah RM250 saja. Jadi sangat-sangat berpatutan saya rasa dengan kos rakaman. Itu bukan nilai ilmu, RM250 itu adalah kos rakaman kita, kos persediaan bilik rakaman kita, kos kita nak bayar tim kita, kos buku, kos penghantaran dan sebagainya. Sangat-sangat murah sebenarnya. Kalau sahabat-sahabat nak bayar dengan harga 800, video rakaman itu pun sudah tentu lebih daripada 250. Tapi kita memang niat kita untuk membantu seramai mungkin. Kerana kalau kita setkan harga yang tinggi, mungkin tidak akan ramai yang boleh mencari menjadi ahli. Bila kita rendahkan, saya yakin dan percaya ramai di kalangan sahabat-sahabat, insya-Allah tidak keberatan. Kalau kita boleh beli tudung, kasut harga ratusan ribuan, apatah lagi kita nak belajar mengaji Al-Quran seumur hidup ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp ke nombor
0116217797 ataupun daftar di website www.cepatquran.com. Baik, insya-Allah kita akan bertemu esok hari pada sambungan bacaan ayatnya. Saya mendoakan semoga sahabat-sahabat diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk kita bertemu, untuk kita meneruskan pelajaran kita. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak menjadi ahli cepat Quran digalakkan untuk menonton bagi mengetahui apakah pendekatan yang digunakan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Semoga kita berjumpa lagi. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.